disempurnakan oleh Vivo Nex 3. Masa depan tanpa batasan. Beralih ke perkembangan Dewan Rakyat, antara yang dibangkitkan hari ini penghapusan Akta Rahsia Rasmi 1972 Akta 88, pengagihan dana peruntukan tambahan berjumlah RM25 juta kepada sekolah yang layak dan isu nasib nelayan di Tanjung Piai. Dan untuk laporannya kita bersama wartawan Amirul Hakim Lokman di Parlimen. Silakan Amirul. Terima kasih Asrul, terus saja ke laporannya. Kerajaan sedang meneliti sama ada untuk menghapuskan Akta Rahsia Rasmi 1972 kurungan Akta 88 atau membuat penambahbaikan terhadapnya. Timbalan Menteri di Jabatan Perdana Menteri Muhammad Hanif Ahmaidan berkata kerajaan juga sedang mengkaji sekiranya akta berkenaan dapat diwujudkan sekali dengan Akta Kebebasan Maklumat. Dalam konteks ini, beberapa sesi perbincangan telah diadakan melibatkan kementerian, jabatan agensi seperti Pejabat Ketua Pegawai Keselamatan Kerajaan dan Kementerian Komunikasi dan Multimedia Malaysia, Pejabat Penasihat Undang-Undang Negeri Pulau Pinang, Pejabat Penasihat Undang-Undang Selangor dan Unit Pemodenan Tadbiran dan Perancangan Pengurusan Malaysia atau PEMAMPU bagi membincangkan hala tuju dan konsep berkaitan Undang-Undang Kebebasan Maklumat selain meneliti keperluan sama ada untuk memansuhkan sama sekali ataupun menambahbaikkan peruntukan di dalam Akta Rahsia Rasmi ataupun Akta 88. Beliau menjawab pertanyaan Ahli Parlimen Pengerang Datuk Seri Azalina Osman yang ingin tahu status penggubalan rang undang-undang Akta Kebebasan Maklumat yang akan menggantikan Akta Rahsia Rasmi 1972. Tambahnya, cadangan penggubalan Akta Kebebasan Maklumat ini dilaksanakan secara holistik dan inklusif. Justru konsultasi awam berkaitan dengan cadangan penggubalan akta itu akan dilakukan sebaik sahaja aspek polisi berkaitannya dimuktamadkan dengan pihak berkepentingan. Dewan juga dimaklumkan oleh Kementerian Pendidikan bahawa pengagihan dana peruntukan tambahan berjumlah RM25 juta kepada sekolah yang layak berdasarkan kepada keperluan dan keutamaan serta potensi untuk ia berkembang. Menterinya Dr. Mazli Malik berkata jika peruntukan diagihkan kepada sekolah berdaftar dengan kementerian dan pihak berkuasa agama negeri berdasarkan enrolment murid yang ada tanpa melihat keperluan sebenar, ia dikhawatiri jumlah yang bakal diterima adalah tidak signifikan. KPM tidak menggunakan mekanisme bantuan kepada sekolah agama rakyat dan sekolah agama persediaan di bawah peruntukan 25 juta ini berdasarkan per kepala kerana ingin mengoptimumkan penggunaan dana terhad yang diperuntukkan. Boleh jadi ada sekolah yang besar, mereka mempunyai kepala yang lebih banyak. Jikalau kita gunakan formula per kepala ini, mereka akan mendapat peruntukan yang lebih. Walaupun mereka mungkin keperluan mereka tidak seperti sekolah lain yang mungkin lebih kecil kepalanya, tetapi keperluan mereka lebih banyak. Beliau menjawab soalan tambahan dikemukakan Ahli Parlimen Sikh Ahmad Tarmizi Sulaiman mengenai jumlah agihan peruntukan yang telah disalurkan. Mazli berkata, permohonan 78 sekolah berdaftar dengan kementerian telah diluluskan melibatkan peruntukan RM6.294 juta. Manakala sebanyak 254 permohonan sekolah yang berdaftar dengan pihak berkuasa agama negeri telah diluluskan dengan peruntukan sebanyak RM14.195 juta. Ketika ini, kementerian tambahnya sedang membuat verifikasi permohonan bagi fasa terakhir untuk menyalurkan baki peruntukan kepada sekolah yang layak. Turut berkumandang isu nasib nelayan di Tanjung Piai yang terkesan akibat projek pembangunan sekitar kawasan pelabuhan Tanjung Pelepas. Menteri Pertanian dan Industri Asas Tani Datuk Salahuddin Ayub berkata kerajaan akan memastikan nasib nelayan terbabit terbela. Ia termasuk mempertingkatkan kemahiran nelayan untuk beralih kepada bidang akuakultur selain menjadikan Tanjung Piai sebagai hub industri kerang dan kawasan projek agro pelancongan. Apakah usaha kementerian bagi memastikan kelompok nelayan di kawasan Tanjung Piai, saya ulang, di kawasan Tanjung Piai tidak pupus yang diakibatkan oleh kawasan tangkapan ikan yang semakin mengecil akibat projek pembangunan sekitar seperti Pelabuhan Tanjung Pelepas. Ditambah pula dengan pemutihan nelayan yang banyak menidakkan bantuan atau berlaku keciciran pemberian allowance sara hidup nelayan
kepada sebahagian kelompok ini. Kementerian kita telah mempertingkatkan skill ataupun memberikan latihan secukupnya kepada nelayan-nelayan pantai ini untuk mereka dapat beralih kepada bidang aquaculture, iaitu dengan peternakan ikan sangkar dengan high density polyethylene program. Ya, kita beralih kepada ikan sangkar. Yang kedua, kita juga sedang membina dan saya telah mengumumkan sekitar bulan Julai tahun lepas, iaitulah Pontian dan Tanjung Perak sebagai hub kerang-kerangan. Oleh itu sangat memberikan kesan positif dan hasil kerang dan kupang ini nampaknya boleh memberikan nilai tambah kepada nelayan di situ. Tambah beliau, kementeriannya juga akan membangunkan projek agro pelancongan perikanan dan rekreasi serta inap desa bagi menambah pendapatan nelayan. Dengan itu, sekian saja perkembangan dari Parlimen. Sidang Dewan berehat ketika ini dan akan bersambung pada jam 2.30 petang nanti. Kembali bersama Asrul untuk laporan seterusnya. Terima kasih Amirul dengan laporan itu tadi langsung dari Parlimen.